Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, ini adalah slide untuk subjek sirah, yakni tajuk mukjizat. Okey, ini adalah selingan sementara menunggu murid masuk. Saya akan gambar-gambar sepanjang kelas kafarkan. Okey. Okey, 12. Okey, gambar bulan untuk set induksi ahli mata, ahli silap mata juga. Bacaan Al-Quran. Okey, subjek sirah. Maksud mukjizat terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa, melemahkan atau mengalahkan. Dari segi istilah pula, merupakan perkara yang menyalahi adat, yakni luar biasa, yang berlaku pada seseorang yang bergelar Rasul dan Nabi yang tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Okey, yang ketiga, hukum mempercayainya adalah wajib. Kerana kelebihan itu adalah dianugerahkan oleh Allah. Tujuan mukjizat dikurniakan adalah untuk membuktikan bahawa Rasul dan Nabi adalah sebenar-benar Rasul yang diutuskan oleh Allah. Yang kedua, untuk mengatasi dan mengalahkan kekuatan umat masing-masing. Itu adalah tujuan mukjizat. Tujuan yang ketiga adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah, yang mana Allah mampu melakukan apa saja mengikut kehendaknya yang mutlak. Perbezaan mukjizat, sihir dan silap mata. Mukjizat merupakan perkara luar biasa yang tiada siapa boleh mempelajari dan mengetahuinya. Hanya Allah saja yang maha mengetahui tentang mukjizat. Sihir, perkara halus yang meminta pertolongan kepada jin ataupun syaitan yang membawa kepada kemudaratan kepada manusia, dan ianya adalah perbuatan syirik. Silap mata. Silap mata ini merupakan seni pertunjukan di mana penonton dihiburkan dengan muslihat yang dipentaskan ataupun ilusi yang dilihat tidak mungkin dilakukan dengan cara biasa. Itu adalah silap mata. Jenis mukjizat ada dua. Mukjizat hisi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hisi adalah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kasar. Contoh, melambatkan matahari terbenam. Contoh kedua, keluar air dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, bulan terbelah dua. Itu adalah mukjizat hisi yang boleh kita nampak guna mata kasar. Jenis yang kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi dapat difahami dengan akal. Contoh yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mukjizat maknawi, yakni Al-Quran. Mukjizat maknawi tadi kita tidak boleh lihat dengan mata kasar, kan? Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Dalam Al-Quran adalah kata-kata Allah yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang telah dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Bukti Rasul merupakan orang yang benar dan utusan Allah, lalu Allah mengurniakan mukjizat kepada Rasulnya
Seterusnya, mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari segi makna dan ketinggian mutu keindahan bahasanya. Al-Quran mengandungi berita-berita dan pengajaran yang meliputi kepentingan manusia di dunia dan di akhirat. Seterusnya, Al-Quran mengandungi pelbagai aspek seperti akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Isi kandungan Al-Quran telah mendapat jaminan daripada Allah bahawa ia akan kekal dari sebarang perubahan sehingga hari kiamat. Seterusnya, Al-Quran terkandung perkara-perkara gaib seperti berkenaan dengan syurga dan neraka. Seterusnya, Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab. Seterusnya, sesiapa saja yang membaca Al-Quran, Allah akan berikan dia ganjaran pahala di akhirat nanti. Kemudian Allah akan memberi syafaat di akhirat apabila membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan oleh Malaikat Jibril sebagai perantara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nuzul Al-Quran. Kita pernah dengar kan? Ini adalah penurunan Al-Quran. Ada 3 peringkat. Peringkat pertama diturunkan sekaligus ke Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau langit dunia secara sekaligus. Yakni pada bulan Ramadan yang juga malam Lailatul Qadar. Peringkat yang ketiga, penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril selama 23 tahun. Peringkat penurunan Al-Quran yang tadilah. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar 17 Ramadan tadi. Diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah melalui Malaikat Jibril. Lepas itu diturunkan secara berperingkat selama 2 hingga 3 tahun. Kemudian diturunkan selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah. Ingat dia punya point. Mukjizat manawi tadi kan ada 2. Al-Quran dan Isra Mi'raj. Yang ini adalah yang kedua. Isra Mi'raj. Maksud Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Maksud Mi'raj pula perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa ke langit yang ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa kurniaan Allah kepada Rasulullah berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan baginda Rasulullah SAW. Ianya adalah mukjizat dari Allah untuk menggembirakan hati baginda yang tengah sedih pada ketika itu. Malaikat Jibril turun membawa baginda menaiki buraq, yakni seekor haiwan yang pantas
yang lebih besar dari keldai dan kecil dari unta, naik ke langit bukan unta untuk bukan untu, dari unta untuk naik ke langit bersamanya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang terletak di Baitul Maqdis. Okey, ini adalah senarai nama Nabi di langit. Nama Nabi-Nabi di langit pertama hingga ke-7. Ayyihmi ni adalah kata kunci yang saya cipta untuk memudahkan kamu ingat nama-nama Nabi dari langit pertama hingga ke langit 7. Ayyihmi. Okey, yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Dia ada di langit pertama. Kedua Nabi Isa alaihissalam berada di langit kedua. Nabi Yusuf berada di langit ketiga. Nabi Idris langit keempat. Nabi Harun langit kelima. Nabi Musa langit keenam. Nabi Ibrahim langit ketujuh. Okey, mukjizat isi. Okey, kalau kamu baca kat sini, tadi ada 3. Okey, ini yang pertama, bulan terbelah 2. Pada waktu itu Rasulullah telah dicabar oleh kaum Quraisy supaya membelah bulan menjadi 2 sekiranya baginda seorang yang benar. Lalu Rasulullah pun membelah bulan menjadi 2 atas izin Allah. Dan kaum Quraisy merasa kagum. Namun akibat dari sikap sombong dan degil, mereka menuduh baginda adalah seorang ahli sihir dan ahli nujum. Okey, para saintis telah mengkaji yang mana mereka telah pergi ke bulan. Mereka menjumpai bulan memang ada kesan pernah terbelah 2. Ini adalah dia punya buktilah. Okey, air keluar dari celah jari. Waktu tu setibanya rombongan Nabi Muhammad di desa Hudaibiyah, rombongan baginda mengadu bahawa bekalan air mereka tinggal sedikit dan mereka sangat dahaga. Lalu atas izin Allah, baginda meletakkan kedua tapak tangannya ke dalam bekas air dan keluar dari celah jari baginda. Air keluar dari celah jari baginda dan cukup untuk berwuduk bagi rombongan baginda yang seramai 70 orang. Ramai tu. Okey, itu saja tadi rumusannya. Apa yang kamu faham tentang mukjizat? Yang kedua, mukjizat ada berapa jenis? Yang ketiga, apa singkatan bagi 7 langit? Bagi memudahkan kamu ingat. Okey. Sekian, terima kasih.